Okey? Dan kehidupan manusia. Bahkan dapat menyebabkan kehancuran yang berdampak pada rusaknya jiwa pelakunya. Maksudnya dalam hadis ni Nabi bukan hanya sebut tentang rosak jasad, Nabi juga sebut tentang rosaknya jiwa. Perasaan sombong. Sombong ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita tak sedar kita sombong. Sebab tu bahaya sombong ni. Kita rasa kita tak sombong. Kita sebut dalam kuliah, saya ni marahin, orang biasa saja, rendah diri. Tapi bila cakap dengan kawan-kawan, kawan-kawan kata kau ni dah lain. Kau sombong. Sebab tu hati-hati. Dan kena selalu tanya kawan-kawan yang ikhlas dengan kita ni. Kau nampak aku sombong tak? Makin lama makin sombong tak? Kena tanya selalu. Kerana kadang-kadang kita tak perasan. Kita sombong. Sebab itu Nabi pesan, makan, pakai, bersedekahlah. Jangan berlebihan, jangan sombong. Kerana perangai sombong inilah yang membinasakan kebanyakan manusia. Perasaan sombong inilah yang membinasakan Firaun. Perasaan sombong inilah yang membinasakan Abu Jahal. Perasaan sombong inilah yang membinasakan Namrud. Sombong. Sombong dengan kebenaran. Dan iblis yang pertama binasa disebabkan sombong. Sombong ni lah. Kita berdosa, semua berdosa. Tapi perasaan sombong yang akan menjadikan orang terus binasa. Dosa tu tak membinasakan kalau kita taubat. Kerana kita semua berdosa. Adam berdosa. Walaupun ada perbahasan di kalangan ulama, betul ke Adam berdosa ke tidak. Tapi sebahagian ulama ahli sunnah kata Adam berdosa. Sebab itu Adam bertaubat. Ada yang kata Adam berdosa itu sebelum daripada Allah mengambil dia menjadi Rasul. Tapi Adam bertaubat kepada Tuhan. Kita pun samalah. Kita berdosa, kita bertaubat kepada Tuhan. Kita ni kalau orang tersilap di mana-mana orang tegur. Orang tegur kita kan. Katalah teguran tu agak kasar sikit. Orang kalau dia tak sombong, dia akan kata, terima kasih tegur saya. Tapi kalau boleh lain kali tegurlah elok-elok. Saya boleh terima teguran tu. Dan teguran ni pun bagus saya terima. Isi kandungan teguran tu bagus. Kalau kita ada perasaan sombong, kadang-kadang orang tegur dengan cara baik pun, kita akan kata, kenapa tegur aku? Ramai lagi orang buat benda tak tegur. Ataupun kadang-kadang bila orang tegur kita kata, tegur aku je. Tu lagi teruk yang kat sana tu. Lagi teruk tak nak tegur pula. Orang lain yang buat kesalahan yang lebih teruk daripada apa yang kita buat, tidaklah menjadikan kesalahan kita tu jadi betul. Faham tak? Kesalahan yang kita buat, orang tegur, salah tu salah, betul salah. Kita dah tahu dah, memang salah. Tiba-tiba bila orang tegur kita kata apa? Tu orang lain buat ramai lagi. Kita buat salah tak? Buat salah. Syukur tak orang tegur kita? Syukur. Sepatutnya kena syukur. Kalau teguran tu betul lah. Cuma kalau teguran tu dengan cara yang salah. Teguran tu betul, cara salah. Tak apalah kita maafkan cara dia tu. Mungkin cara dia tu dia tak pandai lagi apa. Cuma kita tegur dia balik. Kita kata, teguran ni bagus. Cuma saya tersilap. Dia kalau boleh lepas ni tak payah cakap jerit-jerit lah kot. Cakap elok-elok. Kan macam dalam satu kuliah saya pernah cerita kan. Saya balik pada Mekah baru ni. Dekat airport. Saya bawa jemaah kan. Tengok-tengok ada satu kaunter. Kaunter bagi Quran. Kan orang yang balik haji dia akan bagi Quran free kan. Seorang satu naskah. Kan dia bagi pilih. Nak mushaf ke nak terjemahan. So saya pun tanya kat jemaah, siapa nak terjemahan? Ada 2-3 orang nak terjemahan. Ada 2 orang nak mushaf. Okay. Saya pun cakap dengan orang yang dekat kaunter tu. Saya kata, saya nak sekian-sekian bilangan mushaf, sekian-sekian bilangan terjemahan. Dia joget-joget. Dia kata, tak ada terjemahan. Saya tanya, takkan terjemahan tak ada sebelum ni ada? Tak ada. Orang Arab lah. Saya pun kata kat dia. Dia beritahu kat saya lepas tu. Yang ada mushaf, nak ambil, tak nak, jalan. Saya kata kat dia, kami ni tetamu Allah. Datang ke sini Allah Ta'ala seru. Kami tahu tak ada, tapi cakaplah elok-elok. Saya tanya soalan yang simple aja. Ada terjemahan ke tak ada? Jawablah tak ada. Kalau tak ada, kami boleh jalan. Tak ada masalah. Tak ada jerit-jerit. Saya cakap dalam bahasa Arab. Jemaah semua tengok kan. Nak bergaduh ni kan. Pakcik tu.
Siap pakai tu lagi kan. Pakai kutrah kan. Shimah. Dia keluar daripada kaunter. Dia keluar daripada kaunter dia tu. Dia keluar pergi kat saya. Dia kata, saya minta maaf. Kata, saya kerja ni. Minum pun belum lagi ni. Sakit tekak. Kata. Saya minta maaf. Dia kata, saya minta maaf. Lepas ni saya tak baik. Saya kata, tak ada masalah. Tapi jangan buat kat orang lain. Orang hormat Saudi sebagai khadim al-haramain. Kamu adalah orang yang berkhidmat untuk dua tanah haram. Tunjukkan sedikit ihtiram. Tunjukkan sedikit penghormatan kepada orang yang datang pada negara ni. Sebab kami dipanggil oleh Allah. Buat ibadat. Kami bukan siyahah. Suyah yang biasa. Kami bukan pelancong biasa. Dia peluk saya, dia cium saya. Kat sini. Dia cium. Dia kata, minta maaf kata. Tapi saya nak beritahu, orang yang lebih berumur ditegur oleh seorang pemuda. Saya kira muda lah daripada dia kan. Tapi kalau jiwa dia bagus, dia minta maaf. Kalau orang takabur, dia akan kata apa? Kau jangan cakap banyak lah. Jalan lah. Tak payah ambil lah Quran ni. Aku makan garam banyak daripada kau. Kan? Banyak makan garam ni, lama-lama jadi bebal juga. Tapi saya nak kata, saya tak ada masalah. Lepas saya tegur dia tu, dia terima. Lepas tu dia peluk saya. Saya rasa macam, saya kata happy lah. Lepas tu dia bagi saya Quran. Dia kata, nak ambil Quran. Dia kata, terjemahan tak ada, ambil Quran. So saya bagi semua jemaah yang ikut saya tu. So nak kata tuan-tuan dan perempuan, kesilapan ni benda biasa dibuat oleh insan. Kita tak sengaja kadang-kadang buat. Kadang-kadang kita sengaja. Tapi kita insan. Kadang-kadang kita tewah dengan syaitan. Mungkin kalau tak dapat minum dari tu menyebabkan dia marah. Tiba-tiba orang tanya macam-macam pula. Dia tak open, nak ada mood nak bercakap. Tapi bila ditegur dengan satu teguran yang baik, orang yang beriman yang dalam jiwanya ada sinaran iman, dia tahu teguran ni baik, teguran ni betul. Tidak ada yang menghalang manusia untuk menerima nasihat yang baik, melainkan hanyalah sifat takabur. Sifat takabur aja. Sebab itu Nabi kata dalam bab pakaian, kamu jangan takabur. Jangan pilih pakaian yang boleh menjadikan kamu takabur. Kerana bila kamu pilih pakaian yang boleh menjadikan kamu takabur, orang tegur nanti, kamu tak boleh terima. Bila kamu tahu kamu silap di mana-mana, orang tak boleh terima. Kamu tak boleh terima. Orang tegur benda betul, kamu tak boleh terima. Sebab apa? Tengoklah pakaian dia pun murah je. Saya siapa? Saya orang besar. Kamu kenal aku siapa? Kan? Itu soalan-soalan yang menunjukkan penuturnya ada sedikit perasaan takabur. Sangat bahaya. Sebab tu bahaya. Jangan ada perasaan takabur. Jangan suburkan perkataan takabur itu dalam jiwa dia. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, saya ni dalam kuliah, sebelum akhir kuliah saya akan kata, siapa ada soalan, siapa nak betulkan saya ataupun nak kritik saya, silakan. Bukan saya suka nak kena kritik pun. Tapi saya nak bagi tahu dalam jiwa diri saya ni, kamu ni bukan siapa-siapa pun. Boleh jadi silap di mana-mana. Boleh jadi tersilap sebut, tersilap langkah, terlupa. Benda tu biasa. Insan, jangan sombong daripada menerima teguran manusia. Okey? Kita biasa menegur, kita juga kena biasakan diri ditegur. Kita nak orang terima nasihat kita, dalam masa yang sama kita pun kena belajar menerima nasihat. Hadis nombor 17. Kita masuk bab baru. Bab